Lepas tu bacalah suratul Kahfi. Setiap Jumaat bacalah. Sunnah surah ni jangan tinggal. Suratul Kahfi, kalau tak boleh baca satu surah, ambillah 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Bacalah tu je. Pelindung daripada dajjal. Tak ada, Nabi kata tak ada cara nak selamat daripada dajjal. Tak ada. Baca surah Kahfi je. Muslimah minad dajjal. Dia akan selamat daripada dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل إن الله جناح بعوضة ما سقى كافرا ولو شربة ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jamaah semua sihat wal afiat. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini untuk mengimarahkan rumah Allah dengan kita mendirikan solat berjemaah, kemudian kita duduk dalam taman-taman syurga, iaitu majlis yang mengingati Allah, majlis ilmu. Moga-moga nama kita tercatat sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, dalam surah Al-Imran ayat 196 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ayat ini Allah berfirman kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah beritahu kepada Nabi kita bahawa janganlah memperdayakan kamu oleh gerakan usaha daripada orang kafir di dalam negeri. Maksudnya ialah di mana tempat yang Nabi berada, di situ ada orang kafir. Maka janganlah disebabkan orang kafir itu hidupnya mewah, serba-serbi ada, padahal mereka ingkar, kufur kepada Allah, tak solat, kemudian memusuhi, sebarkan keburukan, buat fitnah, macam-macam keburukan mereka buat. Tapi kemewahan demi kemewahan Allah bagi pada mereka. Maka janganlah itu memperdayakan kamu, kata Allah kepada Nabi. Dan Allah sambung dengan ayat 197, Allah beritahu, mata'un qalil. Apa yang ada kat mereka itu hanya kesenangan yang sedikit sahaja. Tak ada apa pun. Nampak di sisi manusia besar, hebat, gah. Tapi di sisi Allah sikit apa pun tak ada. Qalil, sangat-sangat sedikit. Dan Allah beritahu, summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka oleh itu, ini nasihat kepada kita sebagai orang Islam. Memang sengaja Allah beri orang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam. Memang sengaja. Daripada dulu hinggalah ke akhirat nanti, hingga zaman kiamat, orang bukan Islam akan diberi kaya lebih daripada orang Islam. Lebih mewah. Dan kita jangan terberdaya dengan mereka.
Jangan anggap mereka tu lebih baik. Inilah kejayaan yang sebenarnya. Kerana ramai manusia menilai kejayaan dari segi harta, kaya, maju, serba-serbi mewah, maka kita akan panggil inilah kejayaan. Sedangkan kalau nak kira berjaya lagi orang kafir kalau begitu. Tapi Allah kata dalam Quran, mata'un qalil, sikit je, tak ada apa pun. Tak ada nilai pun di sisi Allah. Sebab mereka tu mati masuk neraka Allah. Orang Islam kalau mati masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia miskin, walaupun dia tidak ada apa-apa, walaupun dia tidak dikenali oleh manusia. Bila sebut nama dia tak ada orang seorang pun kenal. Siapa dia? Siapa dia? Bila dia meninggal, orang pun tanya-tanya, orang mana, duduk mana, lorong mana. Kan selalu jadi begitu kan. Tapi kadang-kadang ada orang yang hidup tidak dikenali tapi mati dikenali. Bila dia meninggal, tiba-tiba ramai orang datang sembahyang jenazah dia. Itu satu kurniaan Allah. Kita tak tahu kematian kita macam mana. Tapi memang ada orang begitu. Dia hidup tak dikenali tapi mati je dia. Tiba-tiba datang mana-mana orang tak datang sembahyang jenazah dia. Itu juga salah satu tanda penerimaan Allah lah kepada seseorang. Cuma ayat yang saya baca tadi, kita jangan terpengaruh dengan orang bukan Islam. Contoh macam sekarang Israel. Memang mewah mereka. Padahal mereka lah orang yang paling menentang Allah. Paling menentang. Dalam dunia ni paling menentang orang Yahudi. Orang Yahudi paling menentang sejak zaman Nabi Musa. Sedang Nabi Musa masih hidup lagi, mereka dah berani menentang Allah. Bukan Nabi meninggal. Nabi Musa hidup lagi bersama mereka. Hanya pergi selama 40 hari. Bermunajat di Bukit Tur Sina. Balik-balik tengok sembah berhala dah. Bukan pergi lama pun. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, memang Allah beri mereka segala-gala macam. Aturan dunia memang Allah lebihkan mereka. Tapi jangan sedih, jangan risau. Kerana tempat kita bukan di dunia. Tempat kita adalah di akhirat. Sebab tu datang ayat 197. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar beriman, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal dalam syurga. Nuzulan min indillah, sebagai hadiah, sebagai sambutan daripada Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Tidak ada di sisi Allah yang lebih baik bagi orang yang berbuat kebajikan. Jadi ayat ini nak menggalakkan kita supaya kita kejar lebih akhirat. Rindukan alam akhirat. Carilah akhirat dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita sibuk dengan kehidupan dunia, tak apa, teruskan kehidupan masing-masing. Tapi dalam kehidupan kita, jangan lupa akhirat. Sebab tempat kembali kita semua adalah akhirat, kampung sebenar kita. Maka kadang-kadang jangan cemburu dengan orang keliling kita lebih daripada kita. Jangan cemburu. Sebab itu bukan tujuan maksud. Ada orang Allah bagi lebih rezeki mereka. Ada orang Allah bagi lebih tu rezeki mereka. Jangan cemburu. Sebab dunia ini tidak ada nilai pun di sisi Allah. Hadis daripada Nabi SAW, Nabi beritahu, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran walau syurbata ma'in." Kata Nabi, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah, kalau ada nilai di sisi Allah, walaupun hanya nilai itu sebelah sayap nyamuk sahaja, bukanlah nilainya besar, jumlah lebih daripada besar yang kita faham, tapi Allah kata kalau ada nilai sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk besar mana? Pernah timbang sayap nyamuk? Tak tahu lah kalau jemaah ada pernah timbang kan? Kalau cerita Puteri Gunung Ledang tu, hati nyamuk dia minta je. Yang ni sayap nyamuk. Sebelah je Allah kata, dalam hadis tu kata sebelah je. Kalau ada nilai, kalau ada nilai. Kalau ada nilai sebelah sayap nyamuk, kata Nabi, Allah tak akan beri minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Allah akan bagi minum. Tapi kita lihat apa jadi pada orang kafir. Bukan setakat minum lagi, berenanglah air. Maka oleh itu dunia tidak ada nilai. Dan hadis yang lain Nabi beritahu, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara orang beriman. Kita akan terkongkong, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Banyak benda yang kita nak tak boleh buat, tak dapat. Tetapi wajannatul kafir, dunia adalah syurga bagi orang kafir. Bagi mereka semua mereka dapat. Mereka nak langgar ke, mereka nak buat apa ke, mereka boleh dapat. Orang Islam, orang beriman tak akan dapat. Ada je pantang larang, tu tak boleh, ni tak boleh. Maka jangan risau, sebab tempat kita bukan dunia.
tempat kita adalah akhirat. Maka moga-moga kita semua berlumba-lumba mengejar alam akhirat dengan bersungguh-sungguh beramal. Moga-moga mana tahu amal yang kita usahakan itulah dipandang oleh Allah, maka kita mati sebagai orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang hormati, sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Hadis yang seterusnya, tajuk dulu saya baca, babur rahmatu mi'atu juz'in. Hadisnya, wa bihi qala hadatsana al-Hakim bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri an qala akhbarana Sa'id bin al-Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allahu 'azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'a al-farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tajuknya bab mengenai rahmah itu ada 100 juzuk, 100 bahagian. Rahmat Allah. Rahmat Allah ada 100 bahagian. Jadi hadis yang saya bawa baca tadi riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ataupun nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhar. Lebih gelima dengan Abu Hurairah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan rahmah itu 100 juzuk, 100 bahagian. Lalu Allah menahan di sisinya 99. Yakni Allah simpan 99. Dan Allah turunkan di muka bumi ini satu sahaja. Satu bagian rahmat Allah turun kat dunia. 99 simpan dekat akhirat. Maka daripada satu bahagian tersebut yang Allah turun di muka bumi ini, maka makhluk selalu berkasih sayang antara satu sama lain. Sehingga sayangnya mereka itu ada kuda mengangkat kakinya daripada terpijak anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu tajuk hadisnya. Jadi daripada hadis ni kita boleh faham apa dia. Nabi nak beritahu kepada kita rahmat Allah itu banyak. Daripada jumlah yang Nabi sebut dalam hadis ni 100. Cuma ada ulama bincang, apa maksud dibahagikan rahmat itu sebanyak 100? Adakah benar-benar jumlah rahmat itu 100 ataupun ada makna lain? Maka sebagai ulama kata rahmat yang Allah jadikan, kita kena hati-hati dalam perkataan tersebut kerana dia tidak disebut rahmat itu datang daripada Allah, tapi disebut dengan mencipta ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu para jemaah yang hormati, kalau rahmat itu dijadikan oleh Allah, bermakna rahmat itu yang lain. Rahmat yang lain, iaitu dipanggil makhluk. Kalau rahmat itu yang duduk dekat Allah tu, yang tu dipanggil zat. Tak boleh ada pada makhluk. Mana mungkin yang ada pada Allah turun pada makhluk? Tak mungkin. Maka sebab itu hati-hati dalam bab ini, iaitu akidah kita kena kata apa? Yang Allah jadikan rahmat itu ialah yang lain. Satu makhluk Allah yang lain, yang mana dengan rahmat itu semua makhluk berkongsi daripada rahmat tersebut. Yang pada Allah pula lain. Sebab Allah punya tak akan mungkin berkongsi dengan makhluk. Jadi Allah punya dia panggil sifatuz zat, yang pada makhluk dia panggil sifat fi'al. Itu bahasa Arab. Cuma saya nak beritahu, tiba-tiba kalau orang nak kaji lah, dia kaji terlampau mendalam. Dia kata rahmat dijadikan oleh Allah. Rahmat tu kan Allah punya, Allah ada. Di sisi Allah kan ada rahmat. Bagaimana kalau daripada makhluk, maknanya Allah berkongsi dengan makhluk. Dia akan jadi begitu. Mana mungkin Allah berkongsi dengan makhluk? Maka jawapannya ialah rahmah yang dijadikan oleh Allah tadi adalah satu sifat perbuatan yang Allah jadikan ada pada makhluk, tapi tidak pada Allah. Benda yang lain. Ini kita kena faham begitu. Yang pada Allah hanya milik Allah je. Tak ada siapa boleh ambil. Dan apa yang Allah jadikan itu pun, walaupun dia bukan yang ada pada Allah, hanya makhluk yang lain, itu pun dah cukup besar pun. Dah cukup besar. Hadis ni beritahu 100 bahagian daripada rahmat yang Allah jadikan itu. Dan juga para jemaah yang saya hormati, sebagai ulama kupas, apa makna rahmat Allah di sini?
Ada yang kata makna rahmat Allah ialah Allah inginkan kebaikan kepada makhluk. Itulah rahmat. Bila Allah inginkan kebaikan pada sesiapa, maka ia dipanggil rahmat. Ada sebagian kata Allah menarik azab, siksaan kepada siapa yang sepatut kena azab. Tapi Allah kesian, Allah tak bagi siksaan, maka itu dipanggil rahmat. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, ada sebagian ulama kata bukanlah makna 100 pembahagian yang dibuat oleh Allah itu adalah mesti 100. Ia hanyalah perumpamaan sahaja. Kita nak sebut perumpamaan, kita paksa kita buat satu contoh. Tapi bila contoh yang Allah buat tu bukan semesti itu. Sebagai contoh, banyak ayat perumpamaan yang Allah sebut dalam Quran. Sebagai contoh, ada Allah sebut, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Surah Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk buat perumpamaan walaupun nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk lagi. Dalam ayat tu sebut nyamuk. Maka janganlah kita fahamlah nyamuk tu je yang kita fikir. Memang dalam sebut tu, dalam tu ba'udah tu nyamuk. Tapi bukan maknanya nyamuk yang dia nak bincangkan oleh Allah. Allah boleh buat perumpamaan macam-macam benda pun boleh. Kadang-kadang ada ayat Allah cerita pasal laba-laba. Kamasalil ankabut ittakhadhat baita. Perumpamaan. Hidup kat dunia ni tidak ada apa pun seperti mana laba-laba buat sarang. Sarang laba-laba. Anak kecil ambil penyapu sekali libah je, habis hancur. Begitulah dunia ini. Tak ada apa pun. Jadi maknanya Allah pun buat perumpamaan itu sekadar perumpamaan. Bukanlah mesti masuk itu tujuannya. Sama juga dalam hadis ni. Nabi nak beritahu 100 itu bukanlah semestinya 100. Tapi nak bagi orang faham, begitu banyaknya rahmat Allah sampai 100 banyaknya. Dan bila Allah sebut dalam hadis ni, Nabi sebut satu nikmat, satu rahmat yang Allah turun kat dunia itu sudah mencukupi untuk semua makhluk. Cukup untuk satu dunia. Baik orang Islam, baik bukan orang Islam, baik manusia, baik binatang, baik jin. Semua dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Maka ada satu kitab, Imam Nawawi kata, bayangkan dengan satu rahmat itu. Satu rahmat yang kita panggil sikitlah satu je. Tapi dengan rahmat tersebut, Allah jadikan kat dunia yang teruk ni, dunia yang saya sebut hina tadi, tak ada nilai pun insya-Allah, dalam keadaan penuh kerosakan dunia ini, tapi tetap Allah juga jadikan adanya agama Islam. Adanya waktu kita boleh semayang. Adanya waktu kita berbuat baik. Ni macam sekarang ni, kita boleh beribadat dengan kuliah. Punya teruknya dunia tadi, maka dengan rahmat tadi Allah kesian kepada kita, ada di kalangan kita dapat semayang. Walaupun ramai tak semayang. Daripada rahmat tadi tu, rahmat Allah tu satu. Imam Nawawi kata, cuba kita fikir macam mana pula dengan 99 yang Allah simpan dekat akhirat tu. Dengan satu tu pun dah ada orang Allah bagi taufik dapat semayang, dapat buat baik, dapat duduk dalam masjid. Bagaimana dengan 99 baki di akhirat? Kita tak boleh bayang betapa penyayangnya Allah kepada makhluknya. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, ada sebagian tafsir ulama yang sebut dalam hadis yang lain, iaitu riwayat daripada Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Saya baca terjemah dia. Sesungguhnya Allah telah menciptakan pada hari Allah ciptakan langit dan bumi rahmat 100. Setiap satu rahmat itu memenuhi langit dan bumi. Maknanya kalau langit tu 7 lapis, 7 lah penuh. Habis baki nak letak mana? Dah kan faham begitu. Jadi oleh tu nak beritahu banyaknya rahmat Allah. Maka sebab tu Imam Qurtubi rahmatullahi alaih, seorang ulama tafsir, bila beritahu makna di sini ialah Allah menentukan, mentakdirkan bahawa bila Allah ciptakan langit dan bumi, ketika itu Allah mentakdirkan untuk dunia ini satu rahmat. Bakinya Allah letak dekat akhirat. Ini tafsir Imam Qurtubi rahmatullahi alaih. Tapi saya beritahu tadi, kita ni tak boleh jangkau pemikiran kita tentang 100, tentang satu, tentang jumlah-jumlah yang lain yang Allah sebut dalam Quran. Contoh, kita kata langit tu ada 7 lapis. Boleh fikir ke 7 lapis dunia tu? 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Macam mana kita nak fikir? Tak boleh nak fikir. Dalam hadis hanya boleh sebut perumpamaannya. Sebagai contoh, ada sebuah hadis sebut, ibarat langit pertama dengan dunia ni adalah seperti
Dunia ni seperti satu bentuk cincin yang duduk di padang pasir yang luas. Langit pertama tu padang pasir, yang dunia tu adalah cincin tadi. Kalau langit pertama dah besar tu, macam mana dengan arasy Allah? Jadi tak boleh nak fikir. Rosak pada otak kita kalau kita fikir. Jadi kita boleh faham apa dia? Banyak. Jadi nak faham banyak tu terpaksa buat cerita 100. Oh, banyak. Tapi banyak mana 100, tak boleh nak fikir. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dalam ayat ini, dalam hadis ni juga ada sebagai ulama bincanglah. Sepatutnya rahmat Allah ni tidak ada penyudah, tidak ada nombor yang boleh kita tetap. Infinity. Banyak rahmat Allah. Habis kenapa hadis ni sebut 100? Maka jawab, sebenarnya rahmat Allah ini ditakdirkan, dibayangkan tentang kuasa Allah. Jadi nak bayang kuasa Allah tu tak boleh nak bayang. Maka dibuat pembayangan dia apa dia? Apa yang kait dengan kuasa Allah? Contoh, Allah berkuasa memberi kebaikan. Allah berkuasa membuat tu, membuat ni. Jadi benda yang tertakluk dengan kuasa Allah tu banyak. Jadi banyak tu macam mana nak fikir? Maka dibuatlah jumlah 100. Tapi yang kembali pada kuasa Allah tu, tetap tak boleh nak fikir. Ini kaedah dalam huraian yang disampaikan oleh ulama. Cuma kita ni sebagai orang awam biasa, kita faham macam mana? Faham banyak, sudah selesai. Banyaknya rahmat Allah. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, dalam kalangan orang Arab, mereka ni tak biasa nombor-nombor ni, melainkan biasa sinonim dengan nombor 7. Orang Arab ni biasa nombor 7. Tapi kalau orang Cina nombor 8 ni. Nombor 4 tak mau, nombor 4 tak mau. Apa nak erat, letak je nombor 4 banyak-banyak. Tidak ada kesialan pun pada nombor. Tidak ada, tak ada kait pun dengan nombor. Kita terpedaya dengan orang bukan Islam. Yang letak nombor 4 tu sial, malang kan. Siapa yang tetap tu? Mana ada? Orang bukan Islam yang tetap. 8 kaya kan, 8 kaya. Betul ke 8 kaya? Jadi tak ada ketentuan. Cuma saya ceritanya orang Arab. Orang Arab. Orang Arab, mereka ni sinonim dengan nombor 7. Dan banyak ayat Quran dan hadis cerita pasal 7. Antaranya saya boleh kait satu-satu yang saya tak boleh cerita semualah sebab banyak sangat hadisnya ataupun ayat Qurannya. Sebagai contoh dalam hadis ada sebut 7 orang yang Allah naungi di akhirat. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang duduk di bawah naungan, tidak ada naungan ketika hari itu melainkan naungan Allah. 7 golongan. Imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian teruslah sampai 7. Saya nak boleh sebut semua, banyaklah. 7 golongan. Salah satunya, ni tuan-tuan haji depan saya ni. Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masjid. Orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Moga-moga kita dapat yang ni. Kita nak dapat yang lain tu mungkin susah. Ada satu hadis sebut, antara orang yang 7 golongan tu, salah satu ialah seorang pemuda yang mana datang, ataupun seorang lelaki yang datang wanita yang cantik, kaya, goda dia. Lalu si lelaki tu jawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang ni rasanya susah nak buat. Tak tahulah, tuan-tuan haji semua iman-iman hebat-hebat ni, iman kuat-kuat ni. Perempuan, aku tak peduli dengan perempuan, cantik tak cantik, tak peduli lah. Harta banyak ketegan, mana tahu kan depan saya ni. Saya sangka baik, insya-Allah iman kuat. Tapi saya rasa yang ni bab ni susah. Bab perempuan ni semua, tuan-tuan haji semua lebih maklum. Memang satu bab yang paling susah. Lagi-lagi kalau perempuan tu kaya, lagi susah. Cerita Zulaikha dengan Nabi Yusuf AS. Tu yang kait tu. Tu yang tak apa. Cuma para jemaah yang saya hormati, paling kurang tak dapat yang tadi tu. Yang tadi, lelaki yang terpaut hati dengan masjid. Moga-moga itulah yang kita boleh buat. Ulanglah alik rumah masjid 5 waktu. Itu je boleh buat. Moga-moga dapat naungan di akhirat. Salah satu lagi hadis yang cerita tentang nombor 7 ialah bila kita samak. Samak. Dalam hadis Aisyah beritahu, ada anjing jidat air. Ditanya pada Nabi. Maka Nabi kata, basuh bekas itu 7 basuhan. Salah satunya air campur tanah. 7 lagi. Kemudian para jemaah yang hormati, ada hadis yang lain pula sebut pasal binatang korban. Lembu, kerbau, lembu dan unta. Termasuklah kerbau. Dalam hadis tak ada kerbau. Sebab kat Mekah tak ada kerbau. Hadis sebut lembu dan unta boleh dikongsi 7 orang, 7 bahagian. 7 lagi. Kemudian antara lagi hadis Nabi pasal hari tanda-tanda kiamat. Bila
Perang demi perang datang nanti. Sebab tu tuan-tuan haji kena tunggu. Bila orang Islam dapat tawan Baitul Maqdis yang sekarang ini, satu hari nanti orang Islam akan jatuh, dimenangi oleh orang Yahudi Baitul Maqdis. Siapa orang Yahudi penang dapat tawan Baitul Maqdis, maka akan berlanjutan perang demi perang, perang demi perang sampai mana? Sampai Madinatul Munawwarah. Ketika itu Dajjal ada. Saya nak cerita pasal ni hadis ni, yang cerita pasal Madinah. Dalam hadis tu Nabi SAW beritahu tentang ketika mana setelah tiba Dajjal datang ke Madinah. Dajjal akan sampai ke Madinah, tapi dia tak boleh masuk Madinah. Bila Dajjal dah sampai ke Madinah, di Madinah kata Nabi ada 7 pintu. Setiap satu pintu tu ada 2 malaikat jaga. Sebab tu Dajjal tak boleh masuk. Tapi 7 pintu tu kita jangan nak mandai-mandai pula kat mana celahnya, tak nampak. Allah je nampak Bukan kita. Kita takkan nampak pintu tu. Pintu tu hanya alam yang lain. Dajjal nak masuk tak boleh. Masuk celah sana tak boleh. Madinah. Tetapi walaupun Dajjal tak boleh masuk Madinah, orang daripada dalam akan keluar ikut Dajjal. Itu kelebihan Dajjal. Dajjal tak boleh masuk Madinah, tapi pelik. Macam mana orang boleh ikut juga Dajjal walaupun duduk dalam Madinah? Sebab orang daripada dalam akan keluar berbondong-bondong akan ikut Dajjal. Yang akan ikut siapa mula-mula? Wanita-wanita. Bila tengok kaum wanita ikut Dajjal, maka suami-suami ni tak terpinga-pinga macam mana ni isteri aku, anak aku, dengan dia sekali ikut Dajjal. Sebab tu Dajjal, walaupun dia tak boleh masuk Madinah, dia ada kemampuan lain untuk tarik orang keluar daripada Madinah. Memang Dajjal tak boleh masuk. Cuma ceritanya Madinah ada 7 pintu. Salah satu, semua pintu ada 2 malaikat yang jaga. 7 lagi yang lain ialah tentang Nabi suruh sujud, 7 anggota sujud. Jangan kurang daripada 7 anggota sujud ni wajib. Melainkan bila? Tak wajib ni. Bila orang tu kudung. Jangan paksa pula 7, mana ni tak cukup anggota ni. Dah kudung nak buat macam mana? Kaki tak ada. Jadi tak payahlah yang tak ada tu. Yang bakinya lah jadi anggota sujud. Tetapi yang daripada 7 tu, yang paling wajib kena jaga adalah dahi. Dahi ni tak boleh tutup kena buka bagi kita sujud. Kena dekat tempat sujud kita. Yang kaki, tangan boleh pakai sarung tangan, boleh pakai stokin, tak ada masalah. Tapi yang dahi ni tak boleh bertutup, tak boleh serban, tak boleh tutup, kain tak boleh tutup, rambut tak boleh duduk depan. Jadi kena selak semua, sujud tu biar dahi kena habis pada tempat sujud. Itu wajib. Kemudian para jemaah semati, antara yang 7 yang lain, Nabi beritahu orang beriman, mereka hanya makan 1 perut. Tapi orang kafir makan 7 perut. Maksudnya orang kafir makan takkan puas. Orang Islam makan sikit pun Allah dah bagi cukup. Cuma nilai ni kita jangan faham. Oh dia ni makan banyak, dia ni perut 7 dia ni. Sabar. Jangan kata kat dia Kata kat dia sendiri je. Cuma nak beritahu orang beriman ni maksudnya apa perut 1 ni? Perut dia makan sikit cukup. Makan ala kadar. InsyaAllah Allah bagi cukup. Itu maksud 1 perut. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, antara yang lain juga tawaf. Kita kena 7 kali. 7 banyak 7 dah tu. Itu yang dalam cerita. Yang dalam hadis pula, dalam Quran pula ada Allah sebut langit 7 lapis, bumi 7 lapis, semua 7. Kemudian dalam seminggu ada berapa hari? 7 hari, 7 lagi. Kemudian lagi apa, dalam ada satu hadis, ada surah Yusuf. Cerita yang satu orang raja bermimpi ada 7 ekor lembu makan 7 ekor lembu. Mimpi seorang raja ketika zaman Nabi Yusuf. Nabi takwil mimpi tu. Maksudnya apa? Akan datang 7 tahun kemarau. Lepas kemarau tu akan datang 7 tahun mewah. Tapi sebelum datang mewah tu datang kemarau dulu 7 tahun. Itu ceritanya. 7 lagi dalam Quran. Kemudian ada lagi ayat yang lain yang biasa kita dengar juga. Bila kita infak harta di jalan Allah, kerana Allah, maka harta kita akan digandakan oleh Allah. Berganda-ganda, diumpamakan seperti 1 biji tumbuhan, 1 biji bijirin, keluar 7 tangkai. 7 lagi. Jadi begitulah seterusnya dalam ayat Quran banyak lagi. Antara lagi Sab'ul Masani, 7 ayat Quran. Surah Fatihah dipanggil Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang dibaca selalu. 7 lagi. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, saya nak sebut pasal 7 ni banyak lagi. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dalam ayat Quran ada Allah sebut yaquluna sab'atun wa saminhum kalbuhum. Ashabul Kahfi 7 pemuda, 7 lagi. Yang ke-8 anjing. Walaupun ada ayat seterusnya cerita yang lain. Cuma nak beritahu semua ayat-ayat itu. Lagi satu, laut. 7 lautan. Jadi banyak nombor 7. Maka disaja disebut nombor 7. Kenapa? Dalam hadis ni sebut 99, sebut 100. Sedangkan orang Arab ni sinonim dia 7.
Bahkan ada satu cerita lagi pasal nombor 7, iaitu 70 dalam surah Taubah, ketika mana Abdullah bin Ubay, bapa si munafik, ketua munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, mati. Maka ketika itu Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Sama ada kamu istighfar mohon ampun untuk mereka ataupun tidak, hatta jika kamu mohon ampun untuk mereka sehingga ke 70 kali. 70. Allah sekali-kali tidak akan ampunkan dosa orang munafik tersebut. Maka peristiwa itu datang anak Abdullah bin Ubay bin Salul ini, anaknya nama Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah. Tapi anaknya orang beriman. Walaupun bapa dia munafik, tak mestinya anak jadi munafik. Itu yang tak semestinya begitu. Walaupun bapa jahat, tak mestinya anak jahat. Tapi kadang-kadang terbalik, bapa baik, anak jadi jahat. Ini biasa dengar lah. Bapa imam, anak belum tentu jadi imam. Para jemaah yang saya hormati, bila Abdullah datang bawa pakaian, jumpa Nabi, minta Nabi jadi imam solatkan jenazah. Maka Sayyidina Umar tahan Nabi, wahai Muhammad, bukankah Allah beritahu dalam Quran, tak boleh istighfar mohon ampun, hatta Allah kata 70 kali pun tak boleh. Maka apa kata Nabi? Nabi kata pada Umar, wahai Umar, Allah beritahu dalam Quran 70 kali, aku akan buat lebih daripada 70 kali. Masa itu tak ada lagi ayat yang larangan untuk solat. Selepas Nabi solat jenazah untuk Abdullah bin Ubay, turun ayat yang lain. Janganlah kamu dirikan solat ke atas mereka, yakni kepada orang munafik. Jenazah orang munafik tak layak untuk disolatkan jenazah. Tapi Nabi sebelum tu dah solat jenazah. Jadi larangan tu untuk yang kemudian lepas tu. Wala takum ala qabri, hatta berdiri, duduk di atas kubur orang munafik pun tak boleh. Sebab apa? Sebagai penghinaan kepada orang munafik. Tak layak dihormati, tak layak disolatkan, tak layak dihormati. Kubur orang munafik zaman tu. Zaman kita jangan kita buat Sebab kita tak tahu siapa munafik, siapa tidak. Kadang-kadang kita kata orang munafik, rupanya kita pula yang munafik. Jadi dalam bab kita akhir zaman ni, kita buat je lah macam biasa urusan jenazah. Melainkan dia terang-terang mengaku sebagai kafir, murtad. Tahulah itu hukum yang lain. Kemudian para jemaah yang saya hormati, jadi dalam bab 7 tadi banyak. Cuma dia timbul persoalan, kenapa sebut selain pada nombor 7 ini? Maka ulama menjawablah, iaitu dalam yang menjawab ni antaranya Badruddin Al-Aini rahmatullahi alaih, pengarang kepada Umdatul Qari, seorang ulama bermazhab Hanafi. Bila berkata maksud Nabi sebut 199, walaupun sinonim dengan orang Arab ni 70, sebab bagi orang Arab 70 itu dah banyak. 7 tu dah banyak lah. Bagi mereka banyak. 7, banyak tu. Banyak 7. Kita tak faham 7 tu banyak, tapi bagi mereka tu faham 7 tu banyak. 70, banyak 70. Dan 70 itu termasuk juga dalam 99, dalam 100. Maka pun dikira banyak juga. 70 ke 99, tetap kedua-duanya banyak. Jadi maksudnya apa? Banyak yang dia nak ceritakan, bukan nombor itu. Ini sebagaimana yang disebut oleh pengarang. Dan juga ada sebagai ulama jawab, kenapa disebut 99? Sebab api neraka dekat akhirat, api neraka di alam akhirat mengatasi api dunia sebanyak 99 kali ganda. Satu api dunia tu, satu api akhirat mengatasi 99 api dunia. Mana api dunia ni tak ada apa pun nak dibanding dengan api akhirat. Padahal api kat dunia ni pun kita tak boleh tahan dah. Mana kita boleh tahannya? Tak boleh tahan. Kemudian para jemaah yang saya hormati, walaupun begitu, rahmat Allah tetap mengatasi kemurkaan Allah. Jadi yang kita kena cari dalam hidup kita adalah rahmat Allah. Moga-moga rahmat Allah mendahului kemurkaannya, maka kita tak kena bala. Moga-moga kita diselamatkan dengan rahmat Allah tersebut. Ada satu lagi huraian. Ujung hadis tu Nabi beritahu, punyalah rahmat Allah begitu banyak sehingga kan kuda ni masyhur dengan sifat lincah, gerakan cepat. Kalau dia melangkah, kita pun tak sempat. Cepat sangat kuda ni. Tapi kuda ni walaupun dia gerak cepat, lincah, dalam bab anak dia takkan bijak. Anak dia takkan bijak. Itu Allah jadikan. Semula jadi pada sifat kuda. Kalau tak percaya, pergilah tengok kuda. Kat sini tak ada orang bela kuda kan? Tak ada. Kena carilah. Jadi kita tengok kuda tu dengan anak kuda tu. Anak kuda tu kalau tiba-tiba ada benda yang menakutkan kuda, mak kuda tadi.
Macam mana pun takut mak kuda tu takkan pijak anak dia. Sayangnya itu. Kalau lah kuda pun boleh sayang anak, kenapa manusia tak boleh sayang anak? Padahal kuda tu mana ada otak, tak boleh fikir pun. Teruknya manusia lebih daripada binatang lagi. Dan para jemaah yang hormati, dengan rahmat yang satu tadi, Allah jadikan kita semua berkasih sayang antara satu sama lain. Kita senang duduk sekali, boleh beramah mersa, boleh bersembang. Daripada satu tu je. Maka cubalah bayang 99 yang Allah simpan dekat akhirat. Walaupun ada sebagai ulama kata sebenarnya maksud kenapa ada juga disebut 99, nak beritahu satu yang Allah beri kat dunia tu, nanti bila alam akhirat nanti dia akan kembali juga masuk ke 100. Ini sebagai tafsiran ulama. Cuma alam ni bukan alam kita, kita tak boleh nak teka-teka, ya ke jadi macam tu, ya ke nampak ke jumlah 100 tu. Wallahu alam, kita tak akan tahu sampai bila-bila. Dan oleh itu ada satu kitab sebut, dalam kitab Raqaiqus Sahih, disebutkan bahawa kalau orang kafir tahu apa yang ada di sisi Allah tentang rahmatnya, orang kafir takkan putus asa minta syurga dengan Allah. Dan kalau orang Islam, orang beriman tahu dengan azab yang Allah simpan, mesti orang Islam tak akan tenang dengan apa yang Allah jadikan, iaitu neraka. Tapi menangkan sebab kita semua tak tahu, orang kafir pun tak tahu pasal rahmat Allah, sebab tu diorang pun tak ada harap minta rahmat Allah. Macam kita pun sebabkan kita tak nampak azab Allah, maka kita sambil lewa je buat dosa. Buat dosa kan, tak ada rasa berdosa pun. Lepas buat dosa tak ada rasa berdosa. Neraka, neraka, oh neraka. Ada macam tu je. Oh neraka. Azab. Tak ada rasa takut, risau, sedih, bimbang yang akan dimasukkan dalam neraka. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, jangankan buat dosa, tinggal buat baik pun dah sedih sangat dah. Masbuk solat je, semayang masbuk, sanggup berkabung berhari-hari. Sedih sangat-sangat masbuk. Tinggal buat baik je, bukan buat dosa pun. Kita ni buat dosa pun masih boleh senyum lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah pelihara kita. Baik, jemaah kita dengar azan dulu, saya sambung sikit lepas azan. Para jemaah yang saya hormati, jadi oleh itu masuk hadis tadi ialah rahmat Allah ni meliputi semua manusia, semua makhluk, semua binatang, semua jin akan dapat rahmat Allah. Maka teruslah bersangka baik dengan Allah, semoga Allah beri rahmat kepada kita. Sebab tu antara dalam doa kita sebut birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, dengan rahmatmu, dengan rahmatmu. Sebab kita akan dapat apa kita minta pun dengan rahmat Allah. Masuk syurga pun dengan rahmat Allah, bukan sebab amal. Sehingga kan sahabat tanya, hatta engkau ya Rasulullah, kau pun masuk pakai rahmat Allah? Ya, aku pun masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Maksudnya apa? Allah beri rahmat pada Nabi, maka Nabi dapat tolong orang lain. Jadi rahmat Allah mengatasi segala-galanya. Moga-moga jangan putus asa kita dengan rahmat Allah. Minta dosa kita banyak mana pun, apakan daya, banyak memang kita tak boleh nak buat. Tapi yang kita boleh minta rahmat Allah tu, jangan berhenti. Minta pengampunan dosa dengan Allah, minta rahmat Allah, ya Allah, ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepada kami. Kami berharap sangat supaya kami dapat rahmatmu dunia dan akhirat. Para jemaah yang saya hormati, saya ditinggal tadi bab angka tadi 7 tadi. Hadis ada 7, sebut 7, dalam Quran ada sebut 7, kemudian dia akan naik 70, naik kepada 700, last kali paling tinggi 70,000. Ini sebagaimana ada dalam hadis. Antara hadis yang saya baca yang angka 70,000 ialah Nabi beritahu akan masuk dalam syurga di kalangan umatku 70,000 orang yang cahaya mereka seperti cahaya bulan, wajah-wajah mereka. 70 orang yang masuk syurga tanpa hisap. Siapa yang masuk syurga tanpa hisap 70,000 tu daripada kalangan umat Nabi? Mereka itu orang yang tidak membuat syirik kepada Allah, iaitu mereka tidak bertilik nasib, tidak menganggap satu benda ni buruk ke baik sebabkan benda ini. Mereka hanya bertawakal saja kepada Allah. Ini orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. 70,000 Nabi kata. Ini orang yang baik-baiklah akan masuk syurga, 70,000. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, malaikat yang duduk bertawaf di Baitul Ma'mur, sekali masuk ada 70,000 malaikat. Kemudian mereka masuk bertawaf tak berhenti-henti. Yang berzikir-berzikir, yang beramal-beramal, ikutlah sampai kiamat. Dan yang paling menakutkan angka 70 ni apa dia? Ialah Dajjal.
pengikutnya daripada Yahudi Asbahan seramai 70,000 orang. Asfahan kat mana Asfahan? Di Iran Asfahan di Iran. Dajjal akan bermula daripada Iran keluar. Walaupun sekarang ni ada tentera Iran tolong orang Palestin kan. Itu saya tak tahulah, serah je pada Allah. Tapi daripada situ Asfahan, Dajjal akan keluar. Daripada situ 70,000 orang akan bermula ikut di kalangan orang Yahudi. Dan orang Yahudi tu adalah mereka yang memakai tayalisah, satu jenis pakaian yang macam tutup kepala tu. Jadi satu style pakaian yang tutup kepala. Wallahualam, saya tak berani nak tetapkan macam mana pakaiannya. Tuan-tuan haji boleh search lah kat Google. Tayalisah, satu jenis nama pakaian style orang Yahudi. Ini bukanlah pakaian pelik pun, kita biasa tengok sebenarnya kalau tengok. Satu jenis pakaian yang letak atas kepala, kemudian dia ada kait dengan baju sekali lah. Ada sebab tu ada setengah ulama kata makruh pakai baju tu. Tak apalah, tak kisahlah. Orang Yahudi 70,000 akan ikut Dajjal. Kemudian daripada Asfahan mereka terus menuju ke mana? Ke Baitul Maqdis. Sampai Baitul Maqdis mereka akan jalan. Kalau dah start daripada jalan Asfahan dah 70,000, agak-agak lepas tu berapa ramai masuk? Berapa ramai ikut? Memang ramai. Sangat ramai. Bahkan tak berhenti-henti orang ikut Dajjal. Sampai ke Baitul Maqdis. Dapat kuasai Baitul Maqdis. Pernah terus jalan sampai ke Madinah. Nak tawan pula Madinah. Ingat Dajjal datang tak lama pun. Sekejap je datang. Riwayat beritahu selama 40 hari. Satu hari yang pertama menyamai setahun. Setahun tu. Tapi sebenarnya angka setahun tu jangan pelik. Allah boleh buat. Cuma yang berapa jumlah hari tu, berapa lama tu bukan kerja kita. Kita jangan fikirlah. Kita takut yang daripada 70 tu, yang angka lepas tu ada kita, na'udzubillah min zalik. Sebab tu bacalah suratul Kahfi. Setiap Jumaat bacalah. Sunnah surah ni jangan tinggal. Suratul Kahfi, kalau tak boleh baca satu surah, ambillah 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Bacalah tu je. Pelindung daripada Dajjal. Tak ada, Nabi kata tak ada cara nak selamat daripada Dajjal. Tak ada. Baca surah Kahfi je. Muslimah minad Dajjal. Dia akan selamat daripada Dajjal. Kita jangan cakap besar lah. Aku hari-hari di atas semayang. Jemaah, confirm lah. Aku duduk belakang imam. Bukan belakang imam, tak adalah Bilal kan. Sebelah Bilal aku duduk. Contoh. Kadang-kadang bila Dajjal datang, kita takkan boleh selamat punya. Maka apa yang Nabi tahu, amalan-amalan yang Nabi suruh baca tu, surah Kahfi dan lain-lain, buatlah. Sebab tak ada jaminan siapa pun boleh selamat. Tak ada siapa boleh selamat. Dan juga para jemaah yang saya hormati, moga-mogalah, semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini, mukaddimah saya tadi, iaitu janganlah kita terpedaya dengan harta mewah daripada orang bukan Islam. Dan jangan terlirik-lirik mata kita memandang harta orang bukan Islam. Jangan terpedaya. Ayat dalam surah Kahfi pun ada Allah tegur Nabi kita. Janganlah kamu memandang mata kamu. La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratan hayatid dunya linaftinahum fih. Janganlah pandang kepada apa yang kami beri nikmat kepada mereka. Tak payah pandang, tak payah tengok. Ayat ni beritahu pada Nabi, bukan Nabi tengok, bukan. Kitalah yang tengok. Kita boleh tak kita berjalan, kalau kita nampak duit, kita jalan je. RM1 mungkin kita buat, tak tahu, betul tak? Cuba yang kat atas jalan tu 100. 50. Kita jalan macam mana? Boleh tak kita jalan jangan tengok? Tak mampu kita. Itu harta yang tak ada orang punya. Macam mana dengan harta orang? Kadang-kadang kita datang rumah orang, kita perhati apa yang ada rumah dia kan. Benar kita jealous. Oh, hebatnya rumah dia ni. Jangan terperdaya dengan apa yang Allah beri pada mereka. Itu semua tak ada apa. Itu nikmat yang Allah beri pada mereka. Lebih-lebih lagi kita jangan terperdaya dengan nikmat yang Allah beri pada orang kafir. Lagi jangan terperdaya. Orang Islam ni alhamdulillah lah. Kalau orang Islam tu mungkin dia bayar zakat, dia semayang berjemaah, dia ada sedekah kat masjid, alhamdulillah. Tapi orang kafir apa dia buat? Kekayaan mereka sikit pun tak menguntungkan kita. Maka oleh itu para jemaah yang saya hormati, jangan terperdaya dengan nikmat yang Allah beri pada orang bukan Islam. Kerana dia tidak ada nilai pun di sisi Allah. Wallahu alam. Moga-moga apa yang kita dengar dapat manfaat, kita kongsi ilmu ini kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا تخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته